Serah diri. Lumayan. Seekor ikan air tawar pun sudah cukup untuk dimakan dalam tempoh sepekan. Hanya sekali sastra akan turun ke sungai atau tasik di kawah lumpur untuk menangkap ikan. Ikan di sini besar-besar, isinya lemak, airnya juga jernih, mudah untuk menombat ikan. Yang paling utama, tidak ada kesan bisa baginya memakan ikan yang hidup di kawah lumpur ini. Sastra menyiang terus ikan yang baru berjaya ditombak di tepi sungai. Dengan keris, dia membelah perut ikan yang sebesar peha itu. Dibuang insang dan isi perutnya. Dibasuh, dikerat-kerat ikan itu kepada beberapa bahagian. Potongan-potongan ikan itu dimasukkan ke dalam tempayan lalu ditanam di dalam gua teduhannya. Hanya isi yang hendak dimakan pada waktu itu. Gobek itu dilantak dengan kuat. Kemudian terus dikeluarkan semula omboh daripada sarungnya. Habuk kayu kering yang dimasukkan tadi sudah ada sedikit bara. Sastra mengeluarkan bara itu lalu meletakkan ke atas segumpal rabuk kayu kering. Ditiup-tiup sehingga bara itu berjangkit. Lalu dipindahkan pula ke ranting-ranting kayu. Naik sahaja api, sastra terus menjauhkan diri. Jantungnya berdegup kencang melihat api yang meliang liuk. Perlahan-lahan dia mendekati api itu semula sebelum ia kembali padam. Diletakkan kayu-kayu yang lebih besar agar baranya lebih lumayan. Jari jemarinya menggeletar sejak tadi. Api dibiarkan menyala buat seketika, membakar batang-batang kayu menjadi bara. Kemudian dipacak-pacakkan isi ikan di sekeliling bara. Di sini tiada tukang masak untuk putera raja itu. Tiada awang dan dayang, tiada piung diraja dan hulu balang yang mengawal keselamatannya. Malah kepingan kurna terakhir dalam simpanannya telah diberikan kepada pemilik kedai makan yang dicerobohi penyangak. 5 tahun akhir ini dia perlu membiasakan diri dengan kehidupan di luar kerangka seorang putera raja. Walaupun banyak keistimewaan yang hilang, sastra berasa damai. Sementara menunggu isi ikan betul-betul masak, sastra mendirikan bilah kerisnya ke atas sebuah batu berdekatan. Hujungnya di bawah, pangkalnya di atas. Sengaja didirikan keris tersebut untuk memudahkan dia mengesan kalau-kalau keris itu bergetar. Apabila diseimbangkan dengan betul, keris buatan Nusantara ini sukar untuk jatuh sendiri walaupun ditiup angin. Keseimbangan, kesepaduan dan bentuk senjata itu sendiri menyumbang kepada keistimewaan tersebut. Sastra bersila sedikit jauh daripada bara api. Dia memerhatikan isi ikan yang sudah mula mengeluarkan buih-buih kecil. Sang putera raja itu termenung menembusi isi ikannya. Tersenyum tawa mengimbas saat-saat dia masih di dalam istana. Dahulu, hidangan-hidangan hanya tersedia di hadapan matanya. Tulang-tulang akan dibuang dahulu oleh para dayang. Makanan harus tersedia dalam keadaan yang terbaik. Tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Namun, sudah 5 tahun semua itu berlalu. Sekarang, sastra perlu berusaha untuk tidak memastikan makanannya sendiri hangit. Api semakin marak. Akan tetapi minda sastra masih terbang ke tempat lain. Keningnya bergerak-gerak sendiri. Bahagian bawah kelopak matanya terkedip-kedip sedikit. Senyuman di mukanya berangsur pudar. Perlahan-lahan mata sastra terpejam. Imbasan-imbasan aneh melintas di benaknya. Semakin lama, semakin laju. Suara-suara manusia berteriakan penuh sengsara terngiang-ngiang di telinga. Berkerut dahi sastra. Nafasnya semakin pantas. Dadanya turun naik. Tergambar jelas api yang sedang marak dalam fikirannya walaupun kelopak matanya tertutup rapat. Sastra tersentak. Matanya terbuka luas melihat ke arah api yang betul-betul sedang marak di hadapannya. Dia serta-merta bangun lalu menyepak-nyepak unggun api tersebut bagaikan orang hilang kawalan. Seperti ada sesuatu pada api itu yang mencetuskan kelakuan tersebut. Isi-isi ikan yang elok tersusun di sekeliling api pun habis berselerakkan dibuatnya. Sastra terduduk bersandarkan lengan yang bertongkat ke tanah. Masih bernafas laju. Matanya tertumpu pada unggun api yang hanya tinggal asap dan kesan-kesan abu selepas dikerjakan olehnya tadi. Tiba-tiba keris yang didirikan di atas batu tadi jatuh sendiri. Sastra terus merangkak laju mendekati keris itu lalu meletakkan jari jemarinya pada bilah.
keris itu bergetar seperti Tubuh makhluk seorang hidup. penyangat Sudah terpelanting ke sekian dalam lama kedai keris pusaka sekaligus ini melanggar tidak kerusi bergetar. dan meja sepanjang Walaupun belum laluannya. tentu sahih, sastra Tubuhnya terfikir bersandar pada akan dinding hujung petunjuk-petunjuk kedai dalam cerita dalam nenek keadaan tidak kebayan. sedarkan diri. Dia tidak boleh Perompak itu membazirkan seperti sebarang dilanggar kemungkinan sesuatu, pun untuk mencari sesuatu yang jawapan besar, tentang dirinya. seakan-akan Nenek baru kebayan pernah sahaja berpesan disondol supaya dia gajah sampai mendengar berkecai suara pintu hadapan kerisnya kedai tatkala akibat ia hentakan berbicara. kuat tubuhnya. Sastra cuba meneka yang getaran itulah suara yang dimaksudkan. Sambil jari jemarinya merasa dan menghafal bentuk getaran yang dirasakan pada bilah keris, sebelah tangannya lagi terus menguis saki-baki abu yang tinggal. Dia ambil sehelai daun yang besar ke sebelahnya. Sastra memejamkan mata lalu menghayati getaran yang dirasakan. Kemudian dia menguis-nguis jari atas permukaan daun tersebut. Corak getaran itu dicatatkan dengan abu. Digunakan ilmu tafsir bahasa rahsia yang diajarkan kepadanya untuk mentafsirkan suara getaran keris tersebut. Kawah lumpur sudah tidak selamat. Keluar segera. Serah diri kepada cendrawasih. Itulah tafsiran pesan daripada getaran keris tersebut. Sekali lagi nama cendrawasih muncul. Dia tidak tahu maksud di sebalik nama tersebut, melainkan ia nama sejenis burung yang dikenali sebagai burung kayangan. Inikah yang dikatakan oleh bondanya bahawa burung-burung akan memastikan dirinya selamat? Adakah ia cendrawasih? Jadi, adakah cendrawasih itu banyak? Sastra berfikir sehingga berkerut dahi. Jadi, yang meninggalkan petunjuk amaran bahaya kepadanya selama ini ialah cendrawasih. Isyarat untuk meninggalkan madrasah Taminsari dahulu pun petunjuk daripada burung tersebut. Setakat ini, semua petunjuk itu terbukti membantu dirinya menjauhkan diri daripada pihak yang memburu. Akan tetapi, kali ini mengapa perkataan serah diri yang digunakan? Ia seolah-olah memberi gambaran bahawa cendrawasih pula yang mengejarnya, bukan menyelamatkannya. Malangnya sastra tiada pilihan lain selain patuh sahaja. Dia pun tidak tahu di mana penghujung semua ini. Buat masa sekarang, dia perlu keluar dari kawah lumpur. Sastra menapak menuju ke tembok kawah lumpur. Mengambil petunjuk daripada getaran kerisnya, dia memutuskan untuk keluar dari kawasan larangan itu. Cuma kali ini dia memilih arah yang berbeza daripada laluan yang biasa dilalui. Pemandangannya pun berbeza. Langkahnya mulai perlahan tatkala melihat sebuah bukit bulat besar yang amat aneh dan seakan-akan tersepit di celah banjaran-banjaran tinggi. Sambil berjalan, sastra masih berpaling ke arah lembah tersebut untuk mengamatinya. Walaupun jauh, kebesarannya membuatkan ia jelas terlihat. Ternampak permukaan besi di celahan tumbuh-tumbuhan yang melitupinya. Ini bukanlah bukit, tetapi salah sebuah binaan purba. Banyak tinggalan luar biasa di kawah lumpur ini, tetapi yang ini menarik perhatian sastra kerana dia seolah-olah pernah melihatnya dahulu. Semakin lama memerhati, semakin sastra perasan yang ia tidak seperti sebuah bangunan, tetapi lebih mirip sebuah kapal gegasi walaupun belum pernah sastra melihat kapal berbentuk hampir bulat sempurna sebegitu seumur hidupnya. Ternampak pula kesan tulisan angka purba yang besar di atasnya, namun tidak jelas kerana dinaiki tumbuhan hijau. Setelah seketika, barulah sastra teringat kenapa bukit aneh itu menarik perhatiannya. Memang dia pernah melihat binaan serupa ini dahulu. Sewaktu menjadi penuntut Madrasah Taminsari, binaan seperti berbola besi gegasi ini kelihatan hampir serupa dengan bangunan berkubah besar yang pernah dilihat olehnya dan rakan-rakan yang lain sewaktu mengembara ke Pulau Singa. Di sana, binaan ini tidak dinaiki tumbuh-tumbuhan walaupun ada rakan yang pernah mengatakan bahawa ia tempat penyembahan yang penuh berhala. Tidak ada sesiapa yang pernah menjejakkan kaki ke dalamnya. Jadi, sastra tidak tahu apa sebabnya binaan gegasi ini. Mungkin ada banyak lagi yang seperti ini bertebaran di sekeliling Nusantara. Malah jadi merata-rata di sekeliling dunia. Adakah benar ia dewan sembahan atau sebuah kapal besar seperti mana yang kelihatan pada matanya? Terlalu banyak rahsia dan sirah yang belum dirungkai mengenai peradaban manusia dan alam ciptaan Tuhan ini.
Sedang asyik memerhati, tiba-tiba sastra terdengar bunyi ranting patah seperti ada sesuatu yang memijaknya. Langkah sastra terhenti. Dia terus berpaling ke hadapan, kemudian melihat melepasi bahu kiri dan kanan. Boleh jadi ia bunyi binatang besar yang berkeliaran. Akan tetapi, selalunya hanya binatang pemangsa sahaja yang berani berjalan sedekat itu dengan manusia. Nampaknya dia terlalu leka sehingga tidak perasan ada sesuatu yang mendekat. Sastra terus memegang hulu kerisnya, bersedia untuk bertindak. Dengan tidak disangka-sangka, serawan jaring jatuh dari atas lalu menerkup tubuhnya. Serentak itu, seorang manusia melompat keluar ke hadapan. Sastra memusingkan badan dan melihat seorang lagi manusia sudah berdiri di belakangnya. Kedua-dua orang itu memakai seragam pendekar. Sastra kembali berpaling ke hadapan. Mulut pendekar yang berada di hadapannya sedang terkomit-komit membaca ayat suci Al-Quran. Walaupun tidak memakai kain guni, mereka percaya bahawa pemuda itu ialah jejaka guni. Tidak ada orang lain yang berani masuk ke sini melainkan pengamal ilmu hitam itu. Bacaan ayat suci itu akan menghalang jejaka guni daripada menggunakan kekuatannya. Kening sastra terangkat kerisauan. Tidak, bisiknya. Serahlah diri kau. Jangan melawan. Ilmu hitam Tuan hamba kau berkuasa terhadap kami. Teriak pendekar yang di belakang. Mengapakah kau berdua masuk ke sini? Sastra mempersoalkan. Dua orang pendekar itu terus membacakan ayat-ayat daripada kitab suci untuk menghalau gangguan syaitan. Sastra jatuh melutut. Dia tertunduk. Kepalanya menggeleng-geleng perlahan. Dia terkilan. Mengapakah para pendekar itu berani masuk ke kawasan keras ini? Sedangkan tabib handalan pun tidak mampu mengubatinya di istana dahulu. Ini kan pula pendekar-pendekar ini. Semua itu sia-sia. Mereka telah membahayakan diri untuk perkara yang tidak ada guna. Melihatkan buruan yang kelihatan seperti terkesan dengan bacaan mereka, dua orang pendekar itu tersenyum. Jejaka guni berjaya ditundukkan dengan cara ini. Nampaknya pengamal ilmu hitam itu tidaklah sehandal yang disangka. Mereka tidak perlu bersusah-susah mencabut tangkal daripadanya. Alunan ayat-ayat Al-Quran sudah cukup. Bunyi salah seorang pendekar. Sastra mendongak kembali. Terlihat wajah pendekar di hadapannya seperti sedang terkejut. Pendekar itu meramas-ramas perutnya sendiri. Perlahan-lahan mulutnya berbuih. Sudah berapa lama kalian berada di sini? Tanya sastra. Ali, kau tidak apa-apa kah? Ali! Tempik seorang lagi pendekar. Dia berlari mendapatkan rakannya itu lalu menguatkan bacaannya. Dicabut tanjak pendekar itu lalu diusap-usap tangan ke kepalanya. Tidak berhenti pendekar itu membaca dan menghembuskan ayat-ayat suci kepada rakannya. Sastra yang masih berlutut menghunuskan keris lalu menebas jala yang menyelubunginya. Dia bergegas ke arah dua orang pendekar itu. Tanpa tak agak-agak, dia meriba kepala pendekar yang sedang berbuih mulutnya. Tubuh pendekar itu mula menggeletar. Rakannya yang bertelut di sisi menjadi bingung. Dia kurang pasti sama ada pendekar jejaka guni itu mahu menyerang mereka atau sebaliknya. Pendekar itu memandang keris yang terhunus di tangan jejaka guni. Melihat akan 9 lekuk pada bilah keris, terbeliak mata pendekar itu. Dia melihat pula pada hulu keris tersebut. Itu ukiran jurai Aradhana. Meremang habis bulu roma pada tubuhnya. Kelam kabut dia berundur sambil berlutut. Terketar-ketar pendekar itu saat dia merapatkan kedua-dua tapak tangan lalu dibawa ke tengah kening. Ampun Tengku. Tergagap-gagap pendekar itu. Bibirnya pucat. Dia amat terkejut apabila menyadari bahawa jejaka guni diburunya itu ialah seorang putera mahkota. Sudah. Dengan kasar sastra menurunkan tangan pendekar tersebut. Sudah berapa lama kalian masuk ke sini? Mengapa kau berani masuk ke sini? Melihatkan putera yang sedang murka, pendekar itu menjadi semakin takut. Ampun Tengku, patik berdua sudah sepekan di sini Tengku. Terbeliak mata sastra mendengar jawapan itu. Bodoh, tidakkah kau tahu tempat ini berbisa? Pendekar itu tertunduk, terkebil-kebil matanya seketika menongkat tangan ke tanah. Tubuhnya menjadi lemah lonlai kerana terlalu takut. Sastra menyisipkan kembali kerisnya ke dalam sarung lalu menyembunyikan ke dalam bekung. Dia terus mengangkat pendekar yang berbuih mulutnya tadi ke atas pikulannya. Kau, ikut aku keluar dari sini. Kita perlu cari tabib.
ujar sastra. Dia berasa marah kerana dua orang pendekar itu bertindak untuk masuk ke sempadan kawasan keras ini. Menjunjung titah Tengku, balas pendekar itu. Sastra dan pendekar itu berlari menuju ke tembok kawah lumpur. Walaupun mereka berada di kawasan pinggiran, tembok itu tidaklah hampir. Sastra tergesa-gesa memecut sambil memikul tubuh seorang pendekar sehingga meninggalkan pendekar yang seorang lagi. Dia terpaksa bergerak pantas untuk menyelamatkan pendekar yang sudah berbuih mulutnya itu. Tengku! Terdengar bunyi lawangan memanggil dari arah belakang. Sastra terus berhenti berlari dan berpaling ke arah suara itu. Kelihatan pendekar yang ikut lari tadi sedang tertunduk bertongkat pada sebatang pokok. Mungkin keletihan kerana berlari dengan terlalu lama. Kau boleh teruskan atau tidak? Laun sastra. Sekoyong-koyong pendekar itu muntah. Dalam keadaan tertunduk, dia memegang perutnya sendiri. Tidak, bisik sastra lalu terus berlari ke arah pendekar yang sedang termuntah itu. Sastra meletakkan pendekar yang dipikul ke tanah sebentar. Dia menepuk-nepuk belakang pendekar yang sedang muntah. Jauh di benaknya, sastra mengharap bahawa ini ialah muntah kerana keletihan berlari sahaja. Pendekar itu termuntah lagi, kali ini berwarna merah pekat. Darah telah keluar dari mulutnya. Astaghfirullahalazim, sebut sastra. Pendekar itu kemudiannya rebah juga. Anak matanya terangkat ke atas, tercungap-cungap tanpa udara seperti diserang sawan. Ya Allah, sastra cemas. Dia terus meriba kepala pendekar itu. Dibacakan beberapa ayat penawar lalu disapukan pada kepalanya. Namun pendekar itu masih tercungap-cungap. Sastra cemas melihat sekeliling, atas dan bawah, memikirkan sesuatu. Terlihat pula tubuh seorang lagi pendekar yang sudah terdampar tanpa ada tanda-tanda naik turun di dadanya. Sastra bingung, memikirkan tindakan selanjutnya. Dia tidak pernah tahu apa penawar buat sumpahan kawah lumpur. Apabila sastra kembali memandang ke arah pendekar yang diribanya, dia mendapati mata pendekar itu sedang menatapnya. Perlahan-lahan pendekar itu berbisik, "Mohon ampun Tengku. Patik mohon ampun. Patik hanya mengikut arahan untuk..." Sudah. Sastra memotong, menyuruh pendekar itu berhenti mengatakan perkara yang tidak penting buat masa ini. Tubuh pendekar itu dipikul oleh sastra di atas bahu kanannya. Kali ini dia lebih berlembut kepada pendekar itu. Tuan hamba tidak buat salah. Keturunan hamba yang bersalah pada rakyat. Ampunkanlah hamba. Kemudian dia mengangkat seorang lagi pendekar lalu dipikul di bahu sebelah kiri. Sastra meneruskan larian ke tembok kawah lumpur. Sesampainya di tembok, sedaya upaya sastra memunggah seorang demi seorang keluar daripada rekahan kecil pada tembok. Rekahan ini jalan pintas untuk pergi ke wilayah seberang. Dia tidak boleh memikul kedua-duanya sekaligus melepasi tembok setinggi 10 orang manusia itu. Walaupun kesuntukan masa, dia harus berhati-hati agar tidak melukakan tubuh para pendekar itu kerana bimbang bisa kawah lumpur meresap dan membinasakan mereka lagi. Diletakkan satu tubuh di luar, kemudian sastra masuk kembali untuk mengangkat tubuh yang kedua. Dua orang pendekar itu masih ada denyutan nadi. Harapan masih ada. Sesampainya di luar, sastra kembali mengangkat kedua-dua mereka ke atas bahu. Itu dia! Tangkap dia! Ternampaklah kelibat beberapa orang pendekar berkuda yang memecut ke arahnya. Mereka pasti jejaka yang dilihat itulah pengamal ilmu hitam yang diburu. Tidak ada sesiapa lagi yang mampu menumpaskan dua orang pendekar dan keluar dari kawah lumpur dengan selamat, melainkan jejaka guni. Sastra membaringkan kembali dua orang pendekar yang dipikul ke tanah. Selamatkan rakan kalian. Mereka terkena bisa kawah lumpur. Laun sastra dalam keadaan tercungap-cungap. Dia cepat-cepat mengeluarkan kain guni lalu menutup sebahagian mukanya. Para pendekar berkuda tidak mempedulikan kata-kata jejaka guni. Mereka terus melontarkan gelun tali ke arah pengamal ilmu hitam buruan itu. Namun semuanya berjaya ditepis dan dielak oleh sastra. Sastra memutuskan untuk melarikan diri. Kali ini dia tidak berlari bersungguh-sungguh seperti dahulu. Dia bertekad untuk tidak menggunakan kelebihan saka raja. Sastra memecut ke dalam hutan buluh tidak jauh dari tembok. Hiya! Hiya! Para pendekar memusingkan kuda masing-masing lalu memecut mengejarnya. Walaupun pemuda yang dikejar itu kelihatan tidak sepantas yang dikabarkan oleh rakan-rakan yang pernah berhadapan dengannya sebelum ini, hutan buluh yang dilalui melemahkan gerakan kuda mereka. Walaupun tidak laju, dia tangkas, bukan calang-calang orang.
Semakin lama jejak keguni semakin dihampiri. Kini kedudukan pengamal ilmu hitam buruan itu sejajar dengan para pendekar. Gelung-gelung tali mula dipusingkan ke udara, menunggu masa yang terbaik untuk dilontar. Tiba-tiba bilangan kuda bertambah. Penunggang-penunggang kuda yang baru tiba ini tidak memakai seragam pendekar. Semuanya serba hitam. Hal itu mengganggu tumpuan para pendekar. Mereka juga tertanya-tanya siapa yang ikut sama dalam kejar mengejar itu. Salah seorang penunggang yang bertubuh sasa dan besar melau, "Jejak keguni hak milik Puak Rubah." Pendekar membalas lawangan, "Pengamal ilmu hitam ini hak milik Kesultanan Aradanapura. Nyah kau dari sini." "Ya!" Kuda-kuda Puak Rubah memintas pasukan pendekar. Sastra yang sedang tangkah menyusut nyasap terdengar akan kekecohan itu. Dia dengan tangkas menukar haluan lalu mencelahkan diri ke dalam satu rumpun buluh. Senyap-senyap dia bersembunyi di situ. Para pendekar dan Puak Rubah memperlahankan kuda. Mereka meninjau ke kiri dan kanan. Kelibat sastra telah hilang. "Jangan kalian membuat kacau di sini. Kalian mengganggu pendekar menjalankan tugas," tegas seorang pendekar. Beberapa orang daripada mereka mengacukan lembing dan menunggang kuda mendekati kuda-kuda Puak Rubah. "Ha ha 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 ha." Lelaki yang bertubuh sasa dalam kalangan Puak Rubah ketawa. Dia pantas mengeluarkan lembing yang terselit pada tubuh kuda. "Langkah mayat kami dahulu." Lalu lembing direjamkan ke arah para pendekar. Pendekar-pendekar itu mengelak. Lembing itu terpacak pada batang pokok. Anak-anak buah Puak Rubah yang mengajukan lembing dari atas kuda masing-masing. Para pendekar juga sama. Kuda-kuda mereka perlahan-lahan membesarkan jarak di antara satu sama lain. Sementara itu, beberapa orang pendekar dan anak-anak buah Puak Rubah yang lain mencari-cari jejak keguni di kawasan sekitar. Kini, siapa cepat dia dapat, kedua-dua pihak mahukan jejak keguni hidup-hidup. Sastra mengintai dari dalam rumpun buluh. Dia cuba melihat setiap manusia yang cuba menangkapnya. Sambil-sambil itu, dia berusaha mengambil nafas yang cukup untuk sambung berlari. Dahinya berkerut. Ada seorang manusia yang menarik perhatiannya. Susuk yang bertubuh sasa itu memakai seuntai kalung perak berloket. Yang menarik mata sastra ialah ukiran pada loket tersebut. Ia berbentuk seekor burung. Dada sastra masih turun naik. Dia teringatkan petunjuk daripada suara kerisnya supaya menyerah diri kepada cenderawasih. Adakah orang yang memakai kalung itu cenderawasih? Pada jarak ini, sastra kurang pasti akan jenis burung yang diukir pada kalung lelaki bertubuh sasa itu. Akan tetapi, ada sesuatu yang boleh dipastikan. Lelaki itu ialah lelaki yang sama merompak kedai makan beberapa pekan lalu. Kini para pendekar mula mencari sastra di sebelah kanan tempat persembunyiannya. Puak Rubah pula mencari di sebelah kiri. Sementara itu, masing-masing mengunci mata dan kekal mengacukan senjata ke arah satu sama lain. Kedudukan ini memudahkan sastra untuk membuat satu keputusan. Dia sengaja meluru keluar daripada rumpun buluh di sebelah kiri untuk menarik perhatian Puak Rubah. Itu dia, kerampas kerisnya," laung lelaki bertubuh sasa. Beberapa orang anak buah Puak Rubah menyusul lelaki bertubuh sasa itu dan mengejar jejak keguni. Beberapa orang lagi menyekat kemarahan pendekar. Mereka tidak boleh membiarkan jejak keguni itu jatuh ke tangan pendekar. Sastra terus berlari tetapi bukan dengan niat untuk melepaskan diri. Sekali-sekala dia berpaling ke belakang. Dia meneruskan larian semata-mata untuk menjarakkan kedudukan pendekar dengannya. Dalam masa yang sama, dia perlu mengekalkan jarak yang sesuai supaya Puak Rubah terus mengejarnya. Sehinggalah tiba di sebuah kawasan, sastra benar-benar pasti yang tiada lagi kelibat pendekar yang mengikori mereka. Dia berhenti dan berpaling menghadap kuda-kuda Puak Rubah yang semakin hampir. Puak Rubah pelik melihat jejak keguni yang berdiri tegak sahaja tanpa apa-apa gerakan bunga silat untuk mempertahankan diri. Namun hal itu menguntungkan pihak mereka. Kuda-kuda Puak Rubah mengerumuni sastra. Mereka tahu benar apa akibatnya jika mereka menyerang secara melulu. Mereka berpengalaman dibelasah oleh pengamal ilmu hitam itu dahulu. Salah seorang daripadanya melibas cemeti ke tubuh sastra. Pemuda itu jatuh melutut seperti tidak berdaya. Dengan sepantas mungkin, semuanya turun lalu menerkam tubuhnya. Salah seorang daripada mereka menyusupkan tangan ke bengkungnya lalu merampas keris yang siap bersarung. Maka tercabutlah tangkal daripada badan pengamal ilmu hitam. Pengamal ilmu hitam itu tidak sempat menunjukkan kekuatan seperti di kedai makan dahulu.
Mengambil kesempatan yang ada, tangan dan kaki sastra diikat kemas. Rantai besi dililit dengan erat ke serata tubuhnya hingga leher. Kain guni pada mukanya dibuka, lalu keseluruhan kepalanya diselubung dengan guni yang lebih besar. Mukanya ditumbuk berkali-kali untuk melemahkannya. Kerisnya pula dijauhkan dan dibalut setebal mungkin dengan menggunakan sebidang kain. Ia dilakukan dengan pantas tanpa sempat mereka meneliti keris itu. Mereka bimbang jika jejaka guni itu boleh menyerap kembali kekuatan daripada kerisnya.